والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نويت تعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجهه ومرضاته وثوابه وجناته سبحانه وتعالى. ثم أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang hadirin muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. InsyaAllah dalam segang masa yang ada ini, sebelum kita menunggu kepada solat Jumaat, kita isi sedikit dengan pengisian kuliah yang akan kita bahaskan tentang ilmu Tauhid, yang kita mengambil tajuk pada hari Jumaat yang mulia ini berkaitan dengan syafaat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbahasan berkaitan dengan syafaat ini adalah salah satu perbahasan yang disebut sebagai as-sam'iyat. Di dalam ilmu tauhid, para ulama membahagikan ilmu tauhid kepada 3 bahagian. Yang pertama disebut sebagai ilahiyat, yang membicarakan tentang ketuhanan, sifat-sifat Tuhan, sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, sifat harus bagi Allah. Itu dalam perbahasan ilahiyat berkaitan dengan ketuhanan pada bahagian yang pertama. Bahagian yang kedua disebut sebagai an-nubuwat, bab kenabian, iaitu pada bab bahagian kenabian kita membincangkan tentang sifat wajib bagi Nabi, sifat mustahil bagi Nabi, dan juga sifat harus bagi Nabi SAW. Dan bahagian yang ketiga kita membicarakan tentang as-sam'iyat. Dan kenapa para ulama menyebutkan dia dengan perbahasan sam'iyat? Kerana dia berasal daripada perkataan as-sam'u, dengar. Kerana perbahasan di dalam tersebut kita dapat tahu, kita dapat kenal, kita dapat faham melalui khabar daripada Nabi SAW yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui wahyu. Sebab itu dinamakan sam'iyat, benda-benda yang kita dengar daripada Nabi SAW berdasarkan kepada hadis-hadis yang mana diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi dalam pembahagian ilmu tauhid terbahagi kepada 3, ilahiyat, nubuwat dan juga sam'iyat. Dan para ulama apabila dia menyusun pembahagian-pembahagian ini, dia melihat kepada tertib hujah apabila kita nak berhujah tentang sesuatu. Maka dikedepankan perbahasan berkaitan dengan ketuhanan kerana itu adalah perbahasan yang paling utama. Sebelum kita nak kata Nabi SAW ini sebagai Nabi, sebelum kita nak kata Isra' Mi'raj ini berlaku, sebelum kita kata neraka dan syurga ini ada, mesti kita isbatkan dulu Allah Ta'ala itu wujud. Sebab itu dikedepankan dulu perbahasan ilahiyat, semua kerana semua perkara yang selepas itu akan bergantung kepada perbahasan yang di awalnya, iaitu perbahasan berkaitan dengan ilahiyat. Kemudian selepas mana kita menyabitkan bahawa Allah Ta'ala ini wujud, Allah Ta'ala ini bersifat dengan esa, tidak ada Tuhan selain daripada Allah, tidak ada sekutu bagi Allah, tiada dua bagi Allah, maka kita sabitkan pula Nabi SAW, Nabi Muhammad sebagai utusan daripada Allah. Kerana boleh jadi orang akan mempertikaikan, dia percaya kepada Allah, tapi dia mempertikaikan Nabi SAW sebagai utusan daripada Allah. Contohnya adalah golongan-golongan Nasrani. Mereka tidak mengimani kenabian Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Maka mereka ini termasuk daripada orang yang kafir kepada Allah Ta'ala. Jadi pada yang kedua, selepas mana kita isbatkan Allah Ta'ala ini, Allah Ta'ala wujud, Allah Ta'ala Maha Esa, Allah Ta'ala bersifat dengan semua sifat kemuliaan, dan Allah Ta'ala suci daripada segala sifat kekurangan, maka kita masuk kepada perbahasan kenabian untuk menyabitkan bahawa Nabi Muhammad SAW ini adalah sebenar-benarnya utusan daripada Allah Ta'ala. Maka selepas daripada nubuwat itu, kita baru masuk kepada sam'iyat, perkara-perkara yang didengar daripada Nabi SAW. Kenapa disebutkan as-sam'u?
kenapa disebutkan dengan sam'iyat? Kerana benda-benda ini ada perkara yang tidak boleh kita ta'akulkan dengan akal kita. Hanya kita boleh beriman melalui khabar daripada Nabi SAW. Contoh peristiwa yang berlaku pada bulan lepas, pada bulan Rejab, yang mana kita menyambut Isra' dan juga Mi'raj. Perkara ini adalah di luar jangkauan akal kita untuk kita fikirkan. Bagaimana Nabi SAW diperjalankan pada waktu malam daripada Mekah, Baitullahil Haram, kepada Baitul Al-Maqdis di Palestin dalam satu malam sahaja. Kemudian dinaikkan ke langit dan peristiwa Mi'raj, dan berjumpa dengan para nabi-nabi, para anbiya pada lapisan-lapisan langit. Jadi peristiwa Isra' dan juga Mi'raj ini, kalaulah ditanyakan kepada kita, datangkan bukti saintifik bahawa Isra' Mi'raj ini berlaku, bukti fizik ke, bukti apa-apa sahaja, sains ke, datangkan bukti. Macam mana kita nak jawab bagi seorang yang beragama Islam dan juga percaya kepada perkara ini? Maka kita sebut bahawa para ulama telah meletakkan susunan, mula dengan ilahiyat, nubuwat dan juga sam'iyat. Benda-benda sama ini adalah datang selepas mana telah teguh keimanan kita kepada Nabi Muhammad SAW, dan juga telah teguh keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala Maha berkuasa atas segala sesuatu, dan Nabi SAW as-sadiqul amin, yang sebenar-benarnya, yang amanah dan juga berkata-kata benar. Maka dengan itu kita percaya kepada hadis-hadis yang meriwayatkan, walaupun tidak terjangkau akal kita, walaupun tidak tertakul dengan akalan fikiran kita ini, tapi kita percaya kerana keimanan kita kepada Nabi sebagai sadiqul amin, dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan semesta alam. Maka dengan itu kita katakan bahawa cara kita nak istidlalkan bahawa wujudnya perkara sam'iyat ini bergantung kepada kebenaran kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan pembenaran kita kepada Nabi Muhammad SAW bergantung kepada pembenaran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan yang menciptakan kita. Maka dia saling berkait. Sebab itu dikebelakangkan perbahasan sam'iyat, kerana perbahasan itu memerlukan kepada kita beriman saja. Tak perlu kepada fikiran, tak perlu kepada kajian, tak perlu kepada kita yang lain kecuali kita beriman. Hari ini kita boleh lihat bagaimana sifat seorang mukmin, yang mana Allah Ta'ala tunjulkan sifat itu pada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Iaitu pada ketika peristiwa Isra' dan juga Mi'raj itu, Nabi SAW pada pagi selepas berlaku peristiwa itu, Nabi duduk di Kaabah, duduk bersandar di Kaabah. Golongan kafir Quraisy datang kepada Nabi, tengok Nabi termenung panjang. Mereka datang kepada Nabi, kata Nabi, wahai Muhammad, apa yang telah berlaku? Nabi cerita dia telah diperjalankan daripada di Mekah sehinggalah ke Palestin. Kemudian apa reaksi daripada golongan-golongan kufar tersebut? Dipanggil kaum-kaum dia, mari dengar Muhammad nak kata apa. Kerana bagi mereka itu perkara yang tahyul, perkara yang khurafat, yang direka-reka oleh Nabi Muhammad SAW. Tetapi apabila datang khabar itu kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, apa kata Sayyidina Abu Bakar? Kata Sayyidina Abu Bakar, kalaulah itu kata Muhammad, maka dia benar. Faqad sadaq. Apabila kalau betul itu kata Nabi Muhammad, maka benar. Ada tak Sayyidina Abu Bakar nak petikai? Macam mana? Ada tak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq nak petikai? Boleh tak logik ke? Tak. Tapi apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar sebagai seorang yang beriman, percaya kepada Nabi Muhammad SAW kerana kebenaran Nabi Muhammad SAW, dan juga mengimani tentang Allah Subhanahu Wa Taala telah mengutuskan Nabi Muhammad SAW itu untuk membawa risalahnya dan juga membawa wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu perbahasan-perbahasan ini tidak boleh kita katakan mana kajian saintifik, tidak. Kita kembali kepada dalil mengisbatkan bahawa Allah Ta'ala itu ada. Golongan-golongan yang tak percaya kepada perkara-perkara sam'iyat ini, mereka ni golongan yang tidak beriman kepada Allah yang pertama. Bahkan lebih teruk lagi, mereka tidak beriman kepada benda-benda gaib. Mereka kata dunia ni apa yang kita lihat dengan mata, apa yang kita dengar dengan telinga, apa yang kita rasa dengan tangan. Sebalik daripada tu,
mereka tak percaya kerana tidak boleh dilihat, tidak boleh dicerap oleh panca indera. Maka cara untuk kita berdebat bukanlah kita datangkan kajian saintifik berdebat tentang bukti Isra' Mi'raj, tapi kita berdebat tentang pertama, Allah Ta'ala itu wujud, Allah Ta'ala itu ada, dan Allah Ta'ala itu maha berkuasa di atas segala kekuasaan yang lain. Kemudian barulah datangnya penyambitan kita kepada kebenaran kenabian Nabi Muhammad SAW. Kita mengatakan bahawa Nabi SAW ini benar-benar utusan Allah. Apa buktinya? Sifat-sifat Nabi, tanda-tanda sebelum Nabi datang dah ada tanda-tanda dikhabarkan oleh agama-agama yang terdahulu. Maka ini membenarkan bahawa Nabi SAW itu sebagai Rasul. Dan apabila mereka mempercayai, mengimani Allah Ta'ala adalah Tuhan, Nabi Muhammad SAW adalah utusan daripada Allah Ta'ala, maka mereka akan percaya segala perkara yang berkaitan dengan Sam'iyah. Maka hal itu perlu kita letakkan di dalam minda kita sebelum kita membahaskan apa-apa berkaitan dengan As-Sam'iyat. Kerana Sam'iyat itu kita dengar daripada Nabi, kita beriman. Jadi antara perbahasan Sam'iyat yang kita nak bahaskan pada hari ini, saya mulakan dengan perbahasan telaga Rasulullah SAW, ataupun disebut sebagai Al-Haud. Haud ni kalau tengok kepada terjemahan, kebanyakan terjemahan diterjemah telaga. Tapi kalau ditengok kepada spesifikasi ataupun sifat-sifat yang disebut, dia seolah-olah kolam. Kalau telaga, kita mungkin mengandaikan bulatan yang kecil dan dalam. Tapi kalau kolam ni bulatan yang besar dan juga dalam, ataupun disebut tasik ataupun sebagainya. Tapi nak sebut Al-Haud ini kadang-kadang diterjemah sebagai telaga dan kadang-kadang diterjemah sebagai kolam. Tapi saya lebih kepada maksud kolam tersebut kerana dia menepati dengan satu hadis yang akan kita bahaskan pada malam ini, pada tengah hari ini. Kata Imam At-Tahawi dalam kitabnya Al-Aqidatul Tahawiyah, Al-Haudu allazi akramahu Allah Ta'ala ghiyasan li ummatihi haqqun. Haud ataupun telaga ataupun kolam yang dimuliakan Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pertolongan kepada umatnya adalah benar. Jadi kita sebagai umat Islam wajib percaya bahawa Allah Ta'ala memberikan kelebihan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan satu kolam. Mana Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Inna a'tayna kal kausar. Sesungguhnya kami telah memberikan kamu ni telaga Al-Kausar. Dan kata para ulama, Al-Kausar itu adalah kolam yang disebutkan dalam hadis. Tetapi kalau kita tengok kepada pandangan mufassir, ada yang menyebut Al-Kausar ni Nahrun fil Jannah, sungai yang berada di dalam syurga. Kolam tu nama lain, tapi Al-Kausar itu adalah sungai yang berada di dalam syurga. Cuma ulama' mufassirin yang kemudian dia menghimpunkan dua pendapat ini. Dia mengatakan bahawa dua-dua tu namanya Al-Kausar. Sungai di dalam syurga nama Al-Kausar, kolam Nabi SAW pun nama Al-Kausar. Macam mana? Iaitu kolam, sungai tersebut mengalir ke kolam tersebut. Maka dua-duanya adalah Al-Kausar. Di dalam syurga namanya Al-Kausar, dan juga kolam Nabi SAW itu juga namanya Al-Kausar. Jadi kita wajib beriman kepada kolam yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW pada hari akhirat kelak. Dan para ulama' membahaskan tentang kedudukan maudhi' kolam ini. Kata para ulama' dan pandangan yang kuat dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah adalah kedudukan maudhi'ul qalam selepas hisab sebelum sirat. Selepas daripada hisab dan juga sebelum sirat. Kerana orang yang akan minum daripada kolam Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu semua orang. Tak kiralah dia ni berdosa besar ke, orang mukmin ke, orang baik ke, orang jahatnya, semuanya akan minum daripada kolam Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi mungkin ada dalam perjalanan nak melalui titik yang sirat tu ada yang terjatuh. Dan kata Nabi SAW, barang siapa yang minum daripada kolam Nabi Muhammad SAW ini, dia tidak akan haus selama-lamanya. Walaupun dia masuk neraka, dia tidak akan diazab dengan azab kehausan, kerana dia telah minum daripada kolam Nabi Muhammad SAW. Maka dengan itu,
kedudukan, kata para ulama ilmu kalam, kedudukan maudhi' haud ini sebelum daripada sifat. Kerana orang yang akan masuk neraka pun dapat minum daripada kolam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita bacakan satu hadis sahih yang berkaitan dengan perkara ini, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Muslim dalam sahih kedua-duanya, daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, haudi masiratu syahrin, kolam aku pada hari kiamat kelak luasnya sejauh perjalanan sebulan. Jadi kita tahu bahawa kolam Nabi SAW ini sangat besar, kerana perjalanan daripada hujung ke hujung itu adalah selama sebulan. Dan kita dapat fahami daripada kata Nabi SAW itu, kolam Nabi SAW ini dia membulat, kerana satu perjalanan itu adalah daripada hujung ke hujung. Kita sebut sebagai diameter. Maksudnya daripada hujung ke hujung sebulan. Daripada hujung ke hujung sebulan. Bukanlah dia memanjang. Memanjang tu kita panggil sungai. Tapi kalau dah dia sebulan perjalanan, maka kolam Nabi SAW itu sifatnya adalah bulatan. Dan kata Nabi SAW, perjalanannya sebulan itu bukanlah nak menunjukkan bahawa memang betul kalau kita berjalan daripada hujung ke hujung tu sebulan, tak. Tapi nak menunjukkan bahawa betapa besarnya kolam Nabi Muhammad SAW. Kerana orang zaman dahulu apabila dia bermusafir, dia akan kira bulan. Daripada Mekah ke Madinah berapa bulan, daripada Mekah ke Palestin berapa bulan, dia akan kira bulan. Kerana kalau dia kira tahun, itu sangat panjang, sangat jauh, tak terjangkau pada fikiran mereka untuk kira tahun. Contoh, dia nak pergi daripada Mekah ke Malaysia 3 tahun, tak terfikir, kerana tidak mampu mereka pada zaman dahulu untuk bermusafir lebih daripada bulan. Makan tahun itu adalah perkara yang mustahil bagi mereka. Maka dalam hadis ini nak menunjukkan bahawa saiz itu besar, bukan nak menunjukkan bahawa ketepatan ukuran tersebut. Seperti mana Allah Ta'ala sebut, inna anzalnahu fi lailatul qadr, lailatul qadri khairun min alfi syahr. Sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, dan Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kenapa Nabi SAW pilih 1000 bulan? Kenapa Allah Ta'ala pilih 1000 bulan? Kerana had bilangan orang yang kira semasa itu adalah ribuan, 5,000, 3,000. Tengok kepada nisab kambing, tak sampai lebih pada ribuan. Tak masuk kepada 10,000, tak masuk kepada 100,000, tapi masih dalam lingkungan ribuan. Maka nak menunjukkan bahawa tahap pemikiran umat Islam, tahap pemikiran masyarakat pada ketika itu hanya tahapan mengira sampai ribuan saja. Lebih daripada 9,000 tu tak termasuk dah dalam fikiran mereka. Contoh kita lah pada hari ini, iaitu had teratas sekali kita boleh fikir trilion. Sebut hutang negara dah mencecah trilion. Mungkin ada dalam kalangan kita tahu lepas trilion cuma untuk orang yang biasa, yang kita biasa dengar trilion tak tahu dah lepas daripada tu. Maksudnya trilion tu tahap yang terakhir yang boleh kita fikirkan. 1 trilion, 2 trilion yang boleh kita bayangkan. Lebih daripada trilion tu dah bagi orang biasa lah. Mungkin tuan-tuan tahu selepas trilion tu apa sebutan dia. Cuma begitu yang nak dimaksudkan, bukanlah maksud 1000 bulan tu. Bahkan kalau diturunkan Al-Quran pada masyarakat yang boleh berkira, mungkin lebih banyak lagi yang disebut dari sudut bilangan tersebut. Jadi nak menunjukkan bahawa bukanlah bilangan tersebut sebagai kayu ukur yang spesifik, tak. Tapi nak menunjukkan bahawa saiz itu terlampau besar sehingga tak boleh terjangkau fikiran kita. Itu yang dimaksudkan. Sebab mungkin kalau sebulan ni pada pandangan kita naik kita jalan kaki ataupun sebagainya, mungkin bagi kita adalah satu keluasan yang tidak terlalu besar. Jadi kata Nabi SAW, haudi masiratu syahrin, kolam aku adalah sejauh sebulan perjalanan. Ma'uhu abyadu minal laban, airnya lebih putih daripada air susu. Wa rihuhu atyabu minal misk,
dan baunya lebih wangi daripada minyak kasturi. Maksudnya adalah air itu bukan air macam air sungai kita, tetapi air yang apabila kita tengok menyelebakan. Baunya, warnanya, dan juga itu menunjukkan bahawa bukanlah air itu air yang biasa, tetapi air yang Allah Ta'ala berikan secara kelebihan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan kata Nabi Muhammad SAW, wa kizanuhu kanujumis sama. Penyeduk-penyeduknya, alat-alat kita nak minum tu bilangannya seperti mana bintang-bintang di langit. Maksudnya banyak gelas-gelas yang kita nak gunakan. Bukan kita kongsi, tak. Ni banyak. Setiap seorang tu akan dapat gelasnya yang tersendiri untuk minum daripada kolam Nabi Muhammad SAW. Dan kata Nabi SAW, man syariba minha, barang siapa yang minum daripada kolam Nabi Muhammad SAW, fala yasma'u abada, tidak akan haus selama-lamanya walaupun dimasuk dalam neraka. Maka umat Nabi Muhammad SAW ini, dia akan minum daripada kolam Nabi Muhammad SAW. Cuma di sana ada hadis Nabi SAW yang menyebutkan tentang golongan yang dihalau apabila datang kepada Nabi SAW segerombolan umat dia, kemudian dihalang oleh para malaikat. Nabi kata, ummati ummati, umat aku, itu nak datang kepada aku untuk minum daripada kolam Nabi Muhammad, kolam baginda SAW. Tapi apa kata malaikat? Malaikat kata, kamu tak tahu apa yang berlaku selepas daripada kamu wafat. Dan golongan-golongan yang mana dihalang daripada minum daripada kolam Nabi Muhammad SAW, walaupun mereka ini umat Nabi Muhammad, ada dua golongan yang disebut oleh Imam An-Nawawi dalam syarah kepada hadis yang kita sebutkan tadi. Yang pertama adalah golongan munafik. Nabi SAW apabila di zamannya, semua umat Nabi Muhammad SAW, tapi ada golongan yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW, tapi bukan mereka ini benar-benar beriman, tapi mereka sekadar berpura-pura untuk beriman, untuk mendapat kelebihan di sisi Nabi SAW. Maka golongan ini dihalang daripada minum daripada kolam Nabi Muhammad SAW. Dan golongan yang kedua, golongan-golongan yang murtad, yang keluar daripada agama. Nabi SAW ada sahabat-sahabat yang bersama dengan Nabi ketika Nabi hidup, mereka ni masih lagi Islam, masih lagi memeluk agama Islam. Tapi apabila mereka telah wafat, Nabi SAW telah wafat, mereka ini keluar daripada Islam. Maka itu golongan-golongan yang akan dihalang daripada minum daripada kolam Nabi SAW. Maka itu yang disebutkan oleh berkaitan dengan kolam Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kita nak berbincangkan tentang syafaat. Kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah syafaat. Dan syafaat ini ada yang pertama, syafaat yang paling besar Nabi SAW akan berikan kepada kita disebut sebagai syafaatul uzma, syafaat yang terbesar. Mana dalam satu hadis Nabi SAW daripada Ibnu Mas'ud, Nabi SAW kata, inna likulli nabiyyin da'watan mustajabah. Setiap Nabi ini akan diberi satu doa yang akan dimustajabkan. Memang confirm Allah Ta'ala akan mustajab. Wa inni ikhtaba'tu da'wati, sesungguhnya aku simpan doa tersebut. Ada satu yang Allah Ta'ala kata memang confirm 100% akan dimustajabkan oleh Allah Ta'ala, tetapi Nabi kata aku simpan doa, satu-satunya doa tersebut, syafa'atan li ummati yaumal qiyamah, sebagai syafaat kepada umatku pada hari kiamat. Sebab itu apabila kita tengok hadis Nabi SAW, Nabi SAW minta mengeluarkan orang yang masuk dalam neraka ni, orang yang beriman, orang sehata orang yang ada keimanan dalam hatinya sebesar biji sawi. Nabi SAW minta kepada Allah untuk dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam syurga. Itu yang akan kita bahaskan dalam bentuk-bentuk syafaat yang disebutkan oleh para ulama selepas ini. Dan berkaitan dengan syafaat uzma ini, terdapat satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Muslim, dan kita wajib percaya kerana hadis ini adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahawa Rasulullah SAW menceritakan tentang pada hari kiamat, iza kana yaumul qiyamah, apabila berlakunya hari kiamat, ma jannasu ba'duhum ba'da, manusia ini saling berasak-asak antara satu sama lain. Sebelum tu diceritakan bahawa
apabila manusia dihimpunkan di padang mahsyar ini pada waktu yang sangat lama, beratus-ratus tahun, beribu-ribu tahun, sehingga orang yang duduk di padang mahsyar itu tidak sanggup lagi berdiri di padang mahsyar, sehingga mereka minta, kalaulah mereka masuk neraka pun tak apalah, janji mereka terlepas daripada padang mahsyar. Tapi mereka tidak tahu bahawa azab di dalam neraka itu lebih teruk lagi daripada di padang mahsyar. Cuma nak menggambarkan bahawa manusia ketika itu sangat terdesak untuk keluar daripada padang mahsyar, kerana mereka ini telah lama menunggu. Tidak ada apa-apa kita sebut sebagai tanda-tanda untuk dimulakan hisab. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala pada ketika itu sangat murka, sehingga semua daripada makhluk-makhluk ini gerun dan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apabila telah berlaku perkara tersebut, manusia semua saling gelisah di antara satu sama lain. Mereka berkumpul dan mereka berpakat untuk pergi kepada Nabi Adam. Fayatuna Adama, mereka pergi kepada Nabi Adam. Fayaqulun lahu isfa' li zurriyyatik, mereka datang kepada Nabi Adam, wahai Nabi Adam, berilah syafaat kepada zuriat-zuriat kamu. Kami ni semua zuriat kamu, kami ni daripada anak, cucu dan juga cicit kamu, maka berilah syafaat kepada kami. Apa kata Nabi Adam? Fayaqulu lastulaha, aku tak layak, aku tak berhak untuk minta syafaat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana aku bukan pada tahap yang sepatutnya untuk meminta syafaat. Macam kita lah, kalau nak jumpa orang yang tertinggi, kita duduk grade yang bawah, mintalah pegawai yang lebih tinggi. Saya ni pegawai yang rendah saja, seolah-olah macam tu. Jadi Nabi Adam AS kata, lastulaha, aku tak layak nak memberikan syafaat kepada kamu. Walakin alaikum bi Ibrahim, macam kita lah tadi, kamu pergi kepada pegawai yang lebih tinggi. Maka Nabi Adam kata pergi kepada Nabi Ibrahim. Kenapa? Fa innahu khalilullah, dia ni kekasih Allah. Allah Ta'ala kata wattaqaza Ibrahim khalila, Allah Ta'ala ambil Nabi Ibrahim ni sebagai kekasih dia. Fayatuna Ibrahim, maka dia pergi kepada Nabi Ibrahim, kekasih Allah Ta'ala, tanya kepada Nabi Ibrahim, isfa'nana. Fayaqulu lastulaha, Nabi Ibrahim kata, aku tak layak, aku belum lagi sampai tahap untuk memintakan syafaat kepada umat manusia pada hari kiamat ini. Walakin alaikum bi Musa, tapi kamu semua pergilah kepada Nabi Musa. Nabi Musa ni fa innahu kalimullah, dia berkata-kata dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima, Allah Ta'ala berbicara terus dengan Nabi Musa alaihi salam. Fayu'ta Musa, maka dia pergi kepada Nabi Musa. Fayaqul, diminta syafaat kepada Nabi Musa. Fayaqulu lastulaha, aku tak layak untuk beri syafaat kepada kalian. Walakin alaikum bi Isa, tapi kamu pergilah kepada Nabi Isa, moga-moga dia boleh bantu kalian semua. Fa innahu ruhullah wa kalimatuhu, Nabi Isa ni, dia ni dilahirkan tanpa ayah, dan Allah Ta'ala tiupkan ruh tu terus kepada ibunya Sayyidatina Maryam. Maksudnya kedudukannya sangat tinggi. Fa innahu ruhullah wa kalimatuhu, maka mereka pun datang kepada Nabi Isa AS. Sama juga Nabi Isa kata, lastulaha, aku tak layak untuk berikan syafaat kepada kalian. Kemudian Nabi Isa kata, walakin alaikum bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kamu pergilah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pergi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minta kepada Nabi, isfa'lana, berilah syafaat kepada kami. Maka kata Nabi, ana laha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Menara Tabung Haji Jalan Tun Razak. Maka Nabi kata, ana laha, akulah yang layak untuk berikan syafaat, dan akulah yang layak untuk berikan syafaat. Kemudian Nabi SAW minta kepada Allah Ta'ala, ummati, dahulukan umatku. Maka pada hari kiamat, antara kelebihan kita umat Nabi Muhammad SAW, kita umat yang terakhir hidup di dunia ini, tetapi umat yang paling awal dihisap. Kita yang pertama, umat Nabi Muhammad settle, barulah umat-umat yang seterusnya. Maka dengan itu, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW mendapat keistimewaan daripada kelebihan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Maka dengan itu, seharusnya kita memperbanyakkan selawat ke atas
junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Itu disebut sebagai syafa'atul uzma, syafaat yang terbesar yang Nabi SAW berikan, bukan sahaja kepada umatnya, tapi khususlah ada umat Nabi Muhammad SAW ni VVIP, kerana mereka ini adalah umat kepada Nabi akhir zaman. Tetapi bahkan kepada umat-umat lain pun Nabi SAW dengan syafa'atul uzma itu memberikan syafaatnya kepada mereka. Dan disebutkan berkaitan dengan jenis-jenis syafaat yang Nabi SAW boleh berikan kepada kita pada hari kiamat, disebutkan oleh Syekh Ahmad Ad-Dardir dalam kitabnya Syarah Al-Khawidah Al-Bahiyah, bahawa terdapat 6 syafaat yang Nabi SAW boleh berikan. Syafaat yang pertama adalah syafaat yang kita sebutkan tadi, memulakan penghakiman, hisab pada hari kiamat, yang memberi kerehatan kepada semua makhluk. Tak kiralah umat Nabi Adam ke, umat Nabi Isa ke, semuanya mendapat faedah daripada syafaat uzma tersebut setelah sekian lama berdiri di padang mahsyar. Dan syafaat ini khusus hanya bagi baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka ini khusus bagi Nabi. Nabi Adam tak mampu, Nabi Adam tak layak, semua Nabi, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, hanya saja Nabi SAW yang layak untuk memberikan syafaat, disebut sebagai syafaatul uzma. Syafaat yang kedua adalah Nabi SAW boleh memasukkan umatnya ke dalam syurga tanpa hisab. Dan kita memohon kepada Allah untuk memasukkan kita dalam golongan ini. Allahumma ja'alna minhum ya Rahman ya Rahim. Moga-moga Allah Ta'ala memasukkan kita dalam golongan yang kedua, iaitu umat yang mana dimasukkan ke dalam syurga tanpa hisab. Ini Nabi SAW boleh beri syafaat. Syafaat yang ketiga adalah Nabi SAW boleh memberi syafaat kepada orang yang berhak masuk ke dalam neraka agar tidak memasukinya. Orang ni dia terpaksa melalui hisab, dan kata Nabi SAW, sesiapa yang dihisab maka dia telah diazab. Man husiba faqad uziba. Barang siapa yang dihisab dia diazab. Kenapa? Sebab apabila kita dihisab, semua amalan-amalan kita dibentangkan depan seluruh manusia. Maka diteliti satu persatu perbuatan kita, maka siapa yang dihisab, kata Nabi SAW, dia telah diazab. Cuma syafaat yang ketiga ini, Nabi SAW boleh beri syafaat apabila timbangan seseorang itu, kejahatan dia berat dan kebaikan dia ringan, maka dia berhak masuk ke dalam neraka mengikut kepada timbangan hisab. Tapi Nabi SAW boleh beri syafaat bahawa dia tidak masuk neraka, tapi masuk ke dalam syurga. Ini syafaat yang ketiga. Syafaat yang keempat yang Nabi SAW boleh berikan kepada kita ialah mengeluarkan orang yang golongan yang masuk ke dalam neraka. Orang tu timbangannya, kebaikannya ringan, timbangan keburukannya banyak, dia dimasukkan ke dalam neraka. Orang tadi tak masuk lagi, terus masuk ke dalam syurga. Tapi yang keempat ni, dia telah masuk ke dalam neraka. Nabi SAW boleh beri syafaat kepada orang yang masuk dalam neraka ni, dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam syurga. Tetapi kata Imam Dardir, syafaat ini tidak khusus kepada Nabi sahaja. Para Nabi yang lain boleh beri syafaat, mengeluarkan orang yang berada di dalam neraka masuk ke dalam syurga. Para malaikat boleh beri syafaat. Orang yang soleh, orang penghafaz Al-Quran, dan ada hadis-hadis yang menyebutkan tentang syafaat kepada ahli keluarga itu, termasuk dalam ini. Maksudnya boleh mengeluarkan, dengan syafaat seseorang itu boleh mengeluarkan orang yang berada di dalam neraka untuk masuk ke dalam syurga. Ini bentuk yang keempat. Syafaat yang kelima adalah Nabi SAW boleh memberikan syafaat seseorang itu yang masuk ke dalam syurga untuk ditingkatkan darjatnya dalam syurga. Contoh, dia dapat syurga yang di bahagian bawah, maka Nabi SAW boleh beri syafaat untuk meningkatkan lagi kedudukannya di dalam syurga. Dan kita tahu syurga yang paling tinggi disebut sebagai syurga Al-Firdaus. Maka ini syurga yang tertinggi di dalam syurga. Jadi ada peringkat-peringkatnya di dalam syurga. Nabi SAW, mungkin orang tu masuk pada syurga yang rendah, tapi disebabkan syafaat Nabi kita Nabi Muhammad SAW, diangkatkan kedudukannya pada kedudukan yang lebih tinggi.
Dan syafaat yang terakhir adalah syafaat Nabi SAW kepada orang yang kekal dalam neraka. Orang yang kekal dalam neraka ni orang kafir. Orang mukmin orang yang mukmin walaupun banyak dosanya, walaupun besar maksiatnya, dia tidak akan kekal di dalam neraka. Selepas mana dia telah diazab dengan kadar maksiat yang dilakukan, dia akan masuk ke dalam syurga pada akhirnya. Tapi orang yang kafir, maka dia akan kekal selama-lamanya di dalam neraka. Dan Nabi SAW boleh beri syafaat orang yang kekal dalam neraka ini dengan meringankan siksaan mereka yang kekal di dalam neraka. Maka ini 6 bentuk syafaat yang atas tadi yang kita sebutkan. Yang pertama adalah melibatkan semua daripada umat, termasuk umat-umat yang sebelum ini. Dan ada yang khusus kepada, dan Nabi SAW menyebutkan bahawa syafaat aku ini adalah untuk orang yang melakukan dosa besar di dalam kalangan umatnya. Maka ini yang disebutkan bentuk-bentuk syafaat tadi. Orang yang masuk dalam neraka, Nabi SAW boleh beri syafaat untuk keluar daripadanya. Jadi itu bentuk-bentuk syafaat yang disebutkan oleh Imam Tabdi dalam Syarah Al-Qawidah Bahiyah. Dan apabila kita faham tentang dua perkara ini, iaitu Allah Ta'ala beri kelebihan kolam kepada Nabi Muhammad SAW, dan Allah Ta'ala beri kelebihan syafaat kepada Nabi SAW, kita nak tahu bagaimana kita nak mendapatkan kelebihan-kelebihan tersebut. Macam mana kita nak memperoleh kelebihan tersebut. Yang pertama berkaitan dengan kolam tadi, ada satu hadis, ada satu doa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita, ataupun disebutkan oleh para ulama, iaitu kita berdoa pada setiap kali kita solat ataupun pada setiap keadaan, iaitu Allahumma asqina min haudihi sallallahu alaihi wasallam syurbatan hani'atan la nazma'u ba'daha abada. Sekali lagi, Allahumma asqina min haudihi sallallahu alaihi wasallam syurbatan hani'atan la nazma'u ba'daha abada. Ini doa yang kita berdoa untuk mohon kepada Allah Ta'ala supaya pada akhir-akhir kelak kita diberikan kelebihan, termasuk daripada golongan-golongan yang dapat minum daripada kolam Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan berkaitan dengan cara kita nak mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak kiralah bentuk apa syafaat kita, dan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hisab kita lakukan sebaik-baiknya dalam kehidupan ini. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluh. Bekerjalah kamu wahai orang yang beriman, sesungguhnya amalan kamu ini dilihat oleh Tuhan dan juga orang mukmin dan juga rasulnya. Maka cara untuk kita mendapatkan syafaat ini, dalam satu hadis Nabi SAW menyebutkan cara yang khusus. Bahawa siapa yang buat perbuatan ini, maka wajib baginya syafaat Nabi. Iaitu dalam satu hadis Nabi SAW sebut, man qala hina yasma'u nida'a, bahawa siapa yang membaca selepas daripada dia mendengar azan, Allahumma rabb hazihi da'wati tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyata rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan allazi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Baca doa selepas azan itu, kata Nabi SAW, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, wajib baginya syafaatku pada hari kiamat. Maka ini khusus amalan yang disebutkan untuk kita mendapat syafaat Nabi SAW pada hari kiamat. Jadi selepas daripada ini, kita perlulah mengutamakan amalan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, iaitu kita memberikan perhatian kepada doa selepas azan. Ada satu persoalan tentang seorang yang masuk ke dalam masjid ketika waktu azan berkumandang. Dan apabila masuk ke dalam masjid itu, disunatkan baginya untuk buat tahiyatul masjid. Mana yang lebih utama? Dia nak menjawab azan ke nak solat tahiyatul masjid? Adakah kalau dia berdiri lama itu, solat tahiyatul masjid itu akan terluput fadilatnya? Tak boleh dah buat solat tahiyatul masjid. Maka kita jawab bahawa cara yang terbaik apabila dalam situasi tersebut,
pertama kita menjawab azan dan baca doa selepas azan. Kerana fadilat yang disebutkan hadis yang sahih tadi sangat besar, mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Dan selepas daripada menjawab azan tersebut, membaca doa selepas azan, barulah kita solat tahiyatul masjid. Dan solat tahiyatul masjid ini tidak akan terluput selagi mana kita tidak duduk. Kalau duduk, terlepas kita solat tahiyatul masjid. Dan solat tahiyatul masjid ini tidak semestinya kita berniat usolli sunnata tahiyatil masjid. Tak. Tapi contoh kita solat, masuk masjid kita solat sunat qabliyah, zuhur contohnya, maka dikira sebagai solat sunat tahiyatul masjid. Kerana solat sunat itu dia adalah apa-apa sahaja solat sunat yang dilakukan sebelum daripada kita duduk apabila kita masuk masjid. Maka solat hajat ke, solat taubat ke, apa-apa sahaja solat kita lakukan selepas mana kita masuk masjid, maka dinamakan sebagai solat tahiyatul masjid. Maka amalan yang pertama yang kita sebutkan tadi adalah doa selepas azan. Doa selepas azan, barang siapa yang membacanya, maka wajib baginya syafaat Nabi SAW pada hari kiamat. Amalan yang kedua yang diajarkan kepada kita adalah Nabi SAW menyebut dalam satu hadis, Aulan nasi bi yaumal qiyamah. Orang yang paling dekat dengan aku dan aku akan berikan kelebihan-kelebihan pada hari kiamat, aqsabuhum alayya salatan. Orang yang paling banyak berselawat ke atas aku. Tak kiralah apa bilangan itu, tapi baginya itu yang paling banyak yang dia boleh lakukan. Maka kata Nabi SAW, orang yang paling aula, orang yang paling utama di sisi aku, yang mendapat kelebihan-kelebihan yang kita sebutkan tadi, kolam di sisi Nabi Muhammad SAW dan juga syafaat Nabi SAW, adalah aqsabuhum alayya salatan. Orang yang paling banyak berselawat ke atas aku. Jadi khususnya kita hari ini pada hari Jumaat ini, lebih-lebih lagi kita dituntut untuk memperbanyakkan selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Bahkan kita perlu jadikan selawat dan salam ini sesuatu yang sentiasa berlega di lidah kita dan juga sentiasa berlega pada perkataan kita. Kerana kita nak mendapatkan kelebihan, mendapat syafaat Nabi SAW ini dengan banyak berselawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Dan kita sudah makruf tentang kelebihan-kelebihan selawat. Disebut dalam banyak kitab, antaranya Al-Qaulul Badi' yang ditulis oleh Imam As-Sakhawi. Banyak kelebihan, dan antara kelebihan yang kita nak sebutkan pada hari ini adalah orang yang paling banyak selawat akan mendapat syafaat Rasulullah SAW pada hari kiamat. Maka dengan itu, dengan dua amalan ini, kita jadikan sebagai satu amalan yang kita istiqamah dan juga sentiasa melaksanakannya dengan hati kita ihtisaban. Kita mengharapkan balasan itu daripada Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala ni maha kaya. Kita berharap banyak sekalipun, itu tidak cukup lagi. Kerana pembendaharaan Allah, apa yang di sisi Allah Ta'ala itu lebih besar daripada apa yang kita minta. Maka kita minta kepada Allah Ta'ala untuk mengurniakan kita kelebihan-kelebihan melalui kelebihan yang diberikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dari sudut minum daripada kolam Nabi SAW dan juga syafaat. Moga-moga kita dapat mengamalkan apa yang telah amalan-amalan yang telah kita sebutkan tadi dan kita istiqamah dalam melaksanakannya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadil Ustaz Wan Ahmad Naqiyuddin bin Wan Khalid di atas penyampaian tazkirah sebentar tadi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, hari ini 3 Mac 2023 Masihi bersamaan 10 Syaban 1444 Hijriah. Khatib pada hari ini ialah Al-Fadil Ustaz Sulaiman Rusdi bin Muhammad Yusuf selaku Imam Ratib Surau Tabung Haji. Khutbah pada hari ini membicarakan tajuk tingkatkan ibadah, suburkan penghayatan. Mohon kerjasama dari tuan-tuan agar dapat memenuhkan soft-soft yang masih kosong. Manakala bagi peniaga dan jemaah yang masih lagi melakukan urusan jual beli, mohon agar dapat menghentikan urusan tersebut sebaik sahaja azan berkumandang. Mohon tuan-tuan menggerakkan tabung-tabung kutipan Jumaat yang berada berhampiran tuan-tuan. Marilah sama-sama kita meninggalkan perkara-perkara yang lara atau perkara-perkara yang boleh menghilangkan pahala Jumaat semasa khatib sedang berkhutbah, seperti berbual-bual, bermain telefon, atau apa-apa perkara yang boleh menyebabkan hilangnya tumpuan terhadap khatib menyampaikan khutbah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم لا تنسى.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya,
di samping mendekatkan diri kepadanya dengan melakukan amalan-amalan ketaatan. Mudah-mudahan kita sentiasa berada dalam rahmat serta perlindungannya di dunia dan di akhirat. Khutbah pada hari ini akan membicarakan tajuk tingkatkan ibadah, suburkan penghayatan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita sentiasa dituntut untuk memperbanyakkan amal ibadah dan ketaatan kepadanya bagi membuktikan ketakwaan dan keimanan yang sempurna. Iman dan takwa ialah jaminan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya bagi memperoleh keampunan dan ganjaran syurga di akhirat kelak. Renungkan firman Allah Subhanahu wa taala menerusi surah Al-Hadid ayat 21 yang dibacakan tadi membawa maksud, berlumba-lumbalah kamu mengejarkan amal-amal yang baik untuk mendapat keampunan dari Tuhan kamu dan mendapat syurga yang bidangnya seluas segala langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Yang demikian ialah limpah kurnia Allah diberikannya kepada sesiapa dikehendakinya, dan Allah sememangnya mempunyai limpah kurnia yang besar. Sya'ban merupakan salah satu bulan yang mempunyai kelebihan dan keistimewaan tersendiri di dalam Islam. Inilah bulan di mana segala amalan diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyakkan ibadah puasa di dalam bulan ini. Hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i daripada Usamah bin Zaid radhiyallahu an, beliau berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihat kamu berpuasa dalam sesuatu bulan sebagaimana engkau berpuasa dalam bulan Sya'ban." Nabi SAW bersabda, "Dzalika syahrun yaghflun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila Rabbil alamin. Fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'im." Bermaksud, Sya'ban adalah bulan yang terletak di antara Rajab dan Ramadan yang sering dilupakan oleh manusia. Ia adalah bulan yang di dalamnya amal-amal perbuatan akan diangkat ke sisi Tuhan semesta alam. Maka aku lebih suka apabila amalku diangkat dalam keadaan aku sedang berpuasa. Hadis tersebut menerangkan kepada kita agar kita tidak lalai dengan kesibukan urusan dunia sehingga terlupa untuk mencari habuan akhirat. Persiapkanlah diri untuk bertemu dengan bulan Ramadan yang amat kita rindui. Hikmahnya supaya kita akan lebih bersedia, bertenaga dan bersemangat untuk melaksanakan kewajipan puasa fardu di bulan Ramadan dan meningkatkan ibadah dan amalan sunat seperti salat tarawih, membaca Al-Quran, beriktikaf di masjid, bersedekah dan sebagainya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, nisfu Sya'ban bakal menjelma tidak lama lagi. Sememangnya tidak ada ibadah khusus yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW pada malam tersebut. Justru ramai dalam kalangan salafus salih menghidupkannya dengan pelbagai ibadah seperti salat, berdoa dan sebagainya. Ringkasnya, lakukanlah pejua amal ibadah yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan meraih keampunan daripadanya. Tetapi janganlah mengkhususkan amalan-amalan tertentu sahaja seolah-olah ianya datang daripada Nabi SAW. Bagi mereka yang banyak beribadah dengan sepenuh keikhlasan, sudah pasti akan tergolong dalam kalangan orang yang berusaha memperoleh keampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Inilah tuntutan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sebagaimana firman-Nya di dalam surah Al-Bayyinah ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Shadaqallahul azim. Bermaksud, padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menjemah Allah dengan mengikhlaskan ibadat kepadanya, lagi tetap teguh di atas tauhid, dan supaya mereka mendirikan sembahyang serta memberi zakat,
dan yang demikian itulah agama yang benar. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, semakin menghampiri bulan Ramadan, seharusnya kita mula bersiap sedia dan lebih berhati-hati dalam mengatur dan menyusun aktiviti kehidupan kita, terutama dalam menyertai program-program hiburan. Kita perlu rasa bimbang jika budaya dunia hiburan yang melampau berjaya memerangkap anak-anak remaja kita dengan mempromosikan hidup untuk keseronokan semata-mata yang lahir daripada aliran falsafah Hinduism. Falsafah pemikiran yang menarik manusia ke arah hidup dalam kelalaian, mengamalkan gaya hidup bebas dan mengorbankan nilai akhlak mulia yang boleh melunturkan pegangan agama sehingga boleh memisahkan hubungan di antara agama dan dunia. Kesannya, ia akan melahirkan generasi yang hanya tahu untuk berseronok semata sebagai keutamaan dalam kehidupan seharian. Kita berasa sedih apabila melihat bagaimana keterujaan anak-anak muda remaja kita yang sanggup berbuat apa sahaja untuk memenuhi kehendak mereka untuk berhibur tanpa batasan. Ia memberi gambaran bahawa kita sedang menghadapi cabaran yang besar dalam keluarga. Oleh itu, marilah kita berusaha memberikan didikan Islam yang sempurna, sematkan akidah yang mantap, serta coraklah mereka dengan keindahan dan ketinggian akhlak yang mulia. Sesungguhnya Islam meraihkan keperluan fitrah manusia dan tidak sekali-kali menghalang umatnya untuk berhibur, namun mestilah mematuhi batasan-batasan syariat dan tidak melampau sehingga mengabaikan tanggungjawab sebagai Muslim. Mimbar mengingatkan kepada semua pihak, terutama ibu bapa dan ketua keluarga, memanfaatkan peluang dan kesempatan di bulan Sya'ban ini untuk banyak berbuat kebaikan dan meningkatkan penghayatan Islam di dalam keluarga melalui ibadah-ibadah seperti berpuasa sunat, membaca Al-Quran, berzikir, bermunajat, berqiyamul lail, di samping menggalakkan anggota keluarga untuk mengimarahkan masjid dan surau sebagai persediaan menyambut ketibaan bulan Ramadan. Kepada semua pihak, sama ada penggiat seni hiburan tanah air, karyawan dan seluruh masyarakat, terapkanlah hiburan yang berteraskan nilai-nilai akhlak dan budaya yang dianjurkan Islam sebagai sajian kepada masyarakat. Ingatlah bahawa perkara kebaikan yang dibawa pastinya menjanjikan ganjaran pahala. Sebaliknya, perkara keburukan hanya mengundang dosa dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kesimpulan yang dapat diambil dari khutbah hari ini ialah: pertama, jadikanlah kehadiran bulan Sya'ban peluang untuk diri kita memperoleh kedudukan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan menggandakan amalan-amalan kebaikan. Kedua, orang yang banyak berbuat kebaikan dan beribadah dengan sepenuh keikhlasan, maka mereka pasti akan tergolong dalam kalangan orang yang berusaha memperoleh keampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, ambillah peluang kesempatan di bulan Sya'ban ini untuk meningkatkan penghayatan Islam di dalam keluarga sebagai persediaan menyambut ketibaan bulan Ramadan. Mengakhiri khutbah, renungkan firman Allah Subhanahu wa taala menerusi surah Ali Imran ayat 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Bermaksud, dan segeralah kamu kepada mengejarkan amal-amal yang baik untuk mendapat keampunan dari Tuhan kamu dan mendapat syurga yang bidangnya mendapat syurga yang bidangnya seluas segala langit dan bumi dan disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum
ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, pada hari yang mulia ini marilah kita memperbanyakkan selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahum 'anil khulafa'ir rasyidin wa 'an baqiyatis sahabati ajma'in wa 'anit tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Warda 'anna ma'ahum ya akramal akramin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ayyid bidawamit taufiq wal hidayah was-sihhata was-salamah malikana ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong As-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Al-Marhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Wa kadzalika ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariyah binti Almarhum Al-Mutawakkil 'ala Allah Sultan Iskandar Al-Hajj. Allahumma ja'al baladana maliziyya aminan mutma'inna sakha'an rakha'a dara 'adlin wa iman wa amnin wa aman wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wansur man nasara ad-din wakhdhul man khadhala al-muslimin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, jadikanlah kami dan keturunan kami hamba-hambamu yang istiqamah mendirikan salat secara berjemaah di masjid dan surau serta membayar zakat dan wakaf tunai melalui pusat pungutan zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Permudahkanlah mawib dalam mengagihkan zakat kepada asnaf dan menguruskan harta wakaf dengan sebaiknya demi manfaat umat Islam di wilayah persekutuan. Ya Allah, satukanlah hati kami, satulah kami atas agamamu dan hindarkan kami daripada perselisihan yang berpanjangan. Jadikanlah kami orang yang jujur dan berintegriti dalam melaksanakan amanah yang telah diberikan kepada kami. Peliharalah kami daripada melakukan kejahatan, kemaksiatan, perbuatan rasuah, pecah amanah dan penyelewengan yang membawa kerosakan kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kesejahteraan, keamanan, keselamatan serta perlindungan daripada fitnah, musibah, bala bencana dan wabak penyakit berbahaya.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استولي الصلاة. Lurus dan rapatkan shaf. Bismillah. Salli fadal ba'd rak'at. Allahu akbar. Allahu akbar kabir. Alhamdulillah katsira. Subhanallah. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده ربنا ولك الله أكبر سبحان ربنا الله أكبر الله أكبر سبحان ربنا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي سمع الله لمن حمده ربنا ولك الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم الله أكبر الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم الله أكبر التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آله كما صليت على إبراهيم وعلى آله وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آله في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم لا شريك له ولم يكن له استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم
لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. اللهم صل على محمد.